أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah malam ni kita sambung bacaan kitab Intisari Keimanan kepada Nabi SAW. Jadi ada sedikit lagi yang berbaki, insyaAllah kita cuba habiskanlah secara ringkas pada malam ni. Jadi kita sampai pada muka surat yang ke-36, Intisari yang ke-26. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Intisari yang ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ni jelaslah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah dan para nabi sendiri dan para malaikat sendiri berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala perintah pula kita ni untuk berselawat selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyaklah kelebihan-kelebihan yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sebut, man shalla alayya ashran sallallahu alaihi man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah Ta'ala berselawat ke atasnya 10 kali. Itu satu kelebihan yang banyak, kan? Allah Ta'ala berikan dengan satu amalan yang mudah, iaitu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat lah. Itu lebih lagi kita kena perbanyakkan berselawat. Seperti mana yang disebut dalam riwayat Al-Baihaqi ni, yang disebut dalam kitab ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga. Jadi kita kena ajak basahkan bibir kita dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kena ajak mulut kita ni kita basahkan dengan berselawat, dengan zikir-zikir dan perkara-perkara yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan Islam seseorang itu adalah daripada kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat kepadanya. Jadi selawat, zikir itu adalah perkara-perkara yang memberi manfaat kepadanya. Jadi dia kena perbanyakkanlah yang tu. Adapun kisah-kisah orang, cerita-cerita orang, benda-benda hak lain tu, hak tak ada bagi manfaat tu, hak tu sewajarnya ditinggalkanlah. Syama'ilur Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali
Sementara Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang duduk di sisi baginda. Maka Al-Aqra' berkata, aku memiliki 10 orang anak, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang aku cium. Kemudian Rasulullah SAW memandangnya, lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ini Aqra' rasanya. Sekejap Sayyidina Muhammad. Sekejap. Suara okey ya? Ya. Okay. Baik. Allah. Sekejap, keluar pula. Okey, Assalamualaikum. Jadi Rasulullah SAW pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sementara Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang duduk di sisi baginda. Jadi Al-Aqra' ni kata, aku memiliki 10 orang anak, aku tak cium seorang pun dari mereka. Bila dia tengok Rasulullah SAW cium Hasan, kan? Lalu Rasulullah SAW memandangnya, lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nampak macam mana Rasulullah SAW sifat kasih sayang yang ada pada Nabi, dan macam mana pula dia mengajak umat dia, kan? Macam mana kita nak bermuamalah dengan anak kita. Jadi ketegasan kita kepada anak dalam sesuatu benda tidaklah menghalang kita untuk kita menyayangi dia, kan? Jadi kena ada lah, dua-dua tu kena ada, ketegasan kena ada, dan kasih sayang juga perlu ada. Baik, umat baginda SAW adalah sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik umat kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi SAW. Nabi kita sebaik-baik Nabi, dan umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Tapi dengan syarat. Dengan syarat yang disebut ni, ada 3 syarat. Syarat dia apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Taala, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada perkara-perkara mungkar. Jadi kena ada tiga. Tiga ni lah syarat untuk kita menjadi sebaik-baik umat. Jadi kena laksanakan tiga tu lah. Dan inilah yang difaham oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dia pernah baca satu ayat ni, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Lepas tu apa dia kata? Dia kata man sarrahu an yakuna min hadhihi al-ummah falyuaddi syartallahi fiha. Jadi barang siapa yang suka bahawa dia jadi ataupun termasuk dalam umat ini, iaitu umat yang terbaik ini, maka hendaklah dia menunaikan syarat Allah di dalam ayat ni. Allah Taala kata apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kena buatlah, beriman. Alhamdulillah kita dah beriman. Tapi suruh yang ma'ruf, mencegah mungkar, kadang-kadang kita tak buat. Yang tu kita kena buatlah untuk kita menjadi sebaik-baik umat. Kalau tak jugalah, kan? Jadi hidup kita bukan hanya sekadar beriman, lepas tu tanpa ada kita buat apa-apa. Tak. Jadi kena ada perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan. Kena ada jasa, biarlah ada jasa kita ni kepada agama sebelum kita tinggalkan dunia ni. Ni janganlah kita di dunia ni makan, minum, cari duit, kan? Beli rumah, kahwin, ada anak, lepas tu mati. Macam tu saja. Harta-harta kita semua kita tinggalkan orang yang di belakang kita dan kita, kan? Jadi apa yang kita tinggalkan untuk agama ni? Jadi biarlah ada jasa lah masing-masing di posisi masing-masing. Ada orang dia ada orang dia mampu mengajar. Ada orang dia mampu bantu orang belajar dan juga bantu orang mengajar. Ada orang dia macam-macam lah, kan? Jadi posisi masing-masing setakat apa yang dia mampu. Yang penting ada jasa yang dia buat dalam agama ni lah. Biarlah semua tu difikirkan agama dia. Sebab kita ni bukan saja hidup di dunia ni, bahkan kita ada lagi satu kehidupan yang lain, iaitu kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di sana berdasarkan kehidupan kita di dunia ni. Kemudian Allah Ta'ala kata walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Dan kalaulah ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu beriman, itu adalah lebih baik bagi mereka. Tapi yang beriman sedikit, kan? Allah Ta'ala sebut minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sebahagian daripada mereka ada yang beriman, kan? Seperti Abdullah bin Salam, An-Najashi, kan? Antaranya pengikut dia. Kemudian adalah beberapa orang yang lain yang beriman masuk Islam, tapi kebanyakan mereka kafir. Jadi ingatlah, jangan kita hanya berseronok membaca ayat ni kita menjadi sebaik-baik umat tanpa kita melakukan ataupun melaksanakan syarat-syarat yang disebut, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni. Siratul Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masihi. Baginda tinggal di Quba selama 4 malam bersama dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar dengan aman dan tenteram. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah mengasaskan pembinaan Masjid Quba yang disifatkan dengan masjid yang didirikan atas dasar takwa. Hari ni kalau kita tengok hari ni, masjid ni mudahlah kita nak bina, kan? Semua boleh buat masjid. Tapi kita nak masjid tu apa yang lebih penting daripada tu, masjid tu didirikan atas dasar apa? Itu penting kepada tashihkan niat kita dalam amalan yang kita buat. Kadang-kadang rupa sama, kan? Tapi niat tak sama. Ada orang yang berniat untuk mencari kemasyhuran,
ada yang niat mencari nama ataupun menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Jadi kita kena ikhlaskan niat kita, apa yang kita buat tu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan sekalian syariat terdahulu dengan syariat yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah menjanjikan kemenangan buat Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah, iaitu Allah, yang telah mengutuskan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk, iaitu Al-Quran dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas segala agama-agama yang lain. Atas semua agama-agama yang lainlah yang menyalahi agama Islam. Jadi semua agama-agama ataupun yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan ke atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Jadi akhir sekali Islam tu akan menanglah. Akhir sekali Islam tu akan menang. Tapi bukanlah bermakna pengakhiran kepada Islam akan menang ni membuatkan kita berpeluk tubuh, tidak melakukan apa-apa, kan? Jadi kita kena buatlah apa yang patut kita buat. Jadi kita punya situasi tu, apa yang perlu kita buat. Jadi kita buat apa yang perlulah, kewajipan kita. Ada orang kewajipan dia keluar berperang. Ada orang kewajipan dia bukan keluar berperang. Ada orang kewajipan dia untuk mengaji ilmu fardu ain. Maknanya dia tutup lompong-lompong yang ada lah pada diri dia, fardu ain yang belum dia selesaikan. Jadi macam-macam lah, kita kata tak sama, kan? Jadi kena apa? Kita kena bekerja, kan? Bukannya walaupun Islam menang kita biar duduk diam macam tu. Takut kita ni termasuk daripada kumpulan yang menentang Islam. Tu yang kita tak mau. Kita kata Islam menang, tapi kita tak buat apa. Adalah kita termasuk kumpulan yang menentang Islam. Wal a'yadzu billahi min zalik. Jadi kita kena buatlah apa yang perlu kita buat sebagai hamba. Mudah-mudahan Allah Taala dorongkan kita kepada kumpulan yang benarlah, yang memperjuangkan Islam dan meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Fadailur Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawatin wa hatta anhu asyra khati'atin. Ini riwayat yang lain. Sesiapa yang berselawat kepadaku satu kali. Yang di awalnya seperti yang saya sebut tadi lah. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepada 10 kali selawat. Dan ini ada tambahan lagi. Dan Allah akan hapuskan 10 kesalahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah aja berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi letak waktu, ada waktu kita berselawat, kita berzikir. Jangan tak ada langsung, kan? Lepas solat tu duduk saat. Jangan cepat-cepat nak bangun. Setengah orang dia kelang kabut nak bangun. Jadi kena ada lah, kan, untuk kita bertafakur, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sat je. Sat. Itu ada satu kata-kata dulu, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak ada wirid maka dia kirit. Kirit ni apa? Kirdun ni monyet, kan? Siapa yang tidak ada wirid maka dia monyet. Jadi kita bukan binatang lah, kan? Hidup kita ni bukanlah seperti binatang. Kita ada undang-undang, lepas tu kita ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala.
hubungan kita dengan manusia. Jadi pastikan kita ada wirid, wirid yang kita baca. Ialah Al-Quran ke, kan, wirid benda yang kita baca, yang kita lazimi. Al-Quran, itu kena ada lah dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Quran tu tak boleh tinggal. Lepas tu zikir-zikir, kan, selawat ke atas Nabi SAW. Itulah yang menghidupkan hati kita sebenarnya. Jadi bila kita tinggal tu, kan, apa yang berhabuk mushaf tu, jadi sebenarnya hati kita pun berhabuk, kan, hati kita pun berhabuk, ditutup, ada hijab. Siapa kita sedar lah. Jadi kena ni lah, hidupkan hati kita. Itu makanan rohani. Yang selawat antaranya jugalah, perbanyakkan selawat. Yang ke-29, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebahagian daripada ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi Allah tak utuskan Rasul saja-saja, kan? Tapi Allah utuskan Rasul untuk ditaati dengan izinnya, iaitu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang bagi perintah, kan, untuk taatkan Rasul. Sesungguhnya walau annahum idzalamu anfusahum, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun anfuja'uka fastaghfarullah, jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi daripada sini kita dapat antara yang kita dapat daripada ayat ni menunjukkan atas kewajipan kita taat kepada perintah Rasul, kepada perintah Rasul dan juga larangan dia. Apa yang Nabi larang kita tak boleh buat, apa yang Nabi suruh kita kena buat. Begitu juga kita kena terima dia punya hukum dia, apa hukum ataupun qada, hukum dan kita kata penghakiman yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga antara kita dapat daripada ayat ni istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang melakukan dosa merupakan satu syafaat yang diterimalah, yang mustajabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak kalau kita tengok sahabat-sahabat waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi minta macam-macam, ada hajat, sakit, kan, minta kat Nabi. Mai kat Nabi suruh Nabi doa, mai kat Nabi suruh Nabi doa. Ada sakit suruh sembuhkan sakit, ada hajat suruh Allah Taala suruh Nabi tunaikan hajat. Ada hak minta kenderaan pun ada. Jadi macam-macam lah. Kemudian sambungan ayat dia tu berkaitan dengan ayat yang kita bacakan sebelum ni, dalam intisari sebelum ni, iaitu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat tu saya tak ingat dah intisari ke berapa, tapi mengenai keimanan yang sempurna, kan, keimanan yang sempurna iaitu apabila kita
menjadikan Rasul itu untuk menghakimi apa perbalahan-perbalahan yang berlaku di antara kita, dan kita menerimanya dengan hati yang terbuka lah. Dengan hati yang terbuka, apa yang Nabi telah putuskan. Sebab Nabi dia bukan putuskan ikut hawa nafsu dia, dan Nabi tak bercakap pun ikut hawa nafsu. Semua tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada menunjukkan, dalam ayat ni juga ada sekali lah dengan ayat ni dan juga ayat yang selepasnya tu, menunjukkan terpeliharanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tersilap di dalam penghakiman beliau, sebagaimana Nabi terpelihara daripada tersilap dalam menyampaikan wahyu. Cuma masalah intisari, berkaitan dengan intisari itu lebih kepada ayat hadis yang disebutkan selepas ni, iaitu man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Sesiapa yang telah mengerjakan haji lalu menziarah kuburku setelah kewafatanku, maka seolah-olah dia telah menziarahiku semasa hayatku. Baik. Dan yang terakhir, kerugian yang nyata buat mereka yang memilih selain dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Allah takkan terima lah daripadanya apa-apa pun. Syurga memang tak dapat lah. Dan pada hari akhirat kelak tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi. Tak dapat habuan syurga. Sebab apa? Sebab dia tak ada kunci. Kan kunci dia la ilaha illallah. Kan kunci dia asyhadatan. 2 syahadah tu. Tapi dia tak ada kunci. Dia tak ada kunci untuk masuk. Kalau bab niaga ni dia tak ada modal untuk masuk. Dia tak ada modal. Kalau kita ni kita ada kunci, kan? Akhir sekali kita boleh masuk lah. Tapi kita boleh masuk awal ke, boleh masuk terus ke, ataupun masuk neraka dulu, tu tak tahu. Itu tengok kepada modal kita lah. Modal kita tu amalan kita. Jadi modal yang modal besar dia takwa lah, kan? Modal besar dia takwa. Kena ada takwa, lepas tu amalan soleh. Jadi kalau kita ada modal tu, jadi bolehlah kita kita tukar ganti. Kan dalam Quran kan banyak disebutkan berkenaan dengan perniagaan, seolah-olah kita ni berniaga dengan Allah Ta'ala. Kita bagi sesuatu dan kita dapat sesuatu. Kita bagi amal soleh dan kita dapat syurga. Ibaratnya macam itulah, sebab dia ada pertukaran, diumpamakan sebab seolah-olah kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam jual beli kan ada muqabalatu syai' bi syai', tukar sesuatu dengan sesuatu. Kita nak beli barang, kita bagi harga, orang penjual akan bagi barang. Jadi ada pertukaran lah, nilai dengan barang. Kalau kita berniaga, kita bagi barang, orang bagi nilai. Sebab kita nak duit, dia nak barang. Kalau kita beli, kita nak barang, orang tu nak duit. Jadi seolah-olahnya kita dengan Allah Ta'ala ni pun ada juga pertukaran, sesuatu dengan sesuatu. Kita bagi amal soleh, kita bagi amal soleh yang kita buat di dunia ni, dan Allah Ta'ala bagi syurga. Kalau dalam surah As-Saff pun Allah Ta'ala sebut, hal adullukum ala tijaratin, maukah aku tunjukkan kamu perniagaan, ke atas satu perniagaan yang menyelamatkan kamu
tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Digunakan lafaz tijarah, perniagaan. Jadi macam itulah, kalau kita nak syurga, pastikan kita adalah modal ataupun barang untuk kita bentangkan, serahkan untuk kita ambil syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pi dengan tangan kosong, tak ada apa-apa, tu yang kita takut itulah. Kita takut, bahkan takut lagi kalau pi tangan kosong tapi kita bawa najis pula, ataupun kita bawa benda-benda kotor pula. Maksudnya kita bawa kejahatan, maksiat-maksiat yang kita buat. Jadi boleh masuk tak? Tak boleh masuk syurga, tempat suci, tempat elok, tempat bersih untuk orang yang bersih. Maka kena masuk neraka dulu, bersihkan dulu. Di situ dah bersih dah, baru boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kunci tadi itulah. Cuma tadi nak masuk awal, kunci je dah. Adapun orang kafir, dia tak ada kunci awal-awal lagi, dia memang tak boleh masuk, dia kekal di dalam neraka. Jadi rugi kan. Itu Allah Taala kata wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari akhirat kelak tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi. Siratul Rasul, baginda sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah pada tahun ke-11 Hijrah di usia lebih kurang 63 tahun dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Makam dia seperti mana kita maklumlah, kat Masjid Nabi tu kan, ada kubah hijau tu, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia penutup beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah di dalam beriman kepada sekalian nabi dan rasul, malaikat alaihi wassalatu wassalam, semua kitab yang diturunkan dan hari akhirat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan hujah yang jelas kebenaran segala yang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya berkenan menganugerahkan kita keimanan dan kecintaan menganugerahkan kita keimanan dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang selayak dan sewajarnya. Sama-sama buktikan keimanan dan cinta ini dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah penting sekali. Jadi cinta bukan sekadar lafaz yang kita ucapkan di mulut, aku cinta Nabi kan. Tapi cinta tu perlu diterjemahkan dengan perbuatan lah. Dengan perbuatan, iaitu dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan hidup kita, harian kita bersama dengan Nabi, iaitu bersama dengan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang kita buat, kita ingat Nabi ajak macam ni. Nabi ajak masuk rumah kaki kanan, Nabi ajak masuk rumah, keluar rumah kaki kiri. Nabi ajak masuk rumah baca doa ni, Nabi ajak keluar rumah baca doa ni. Kita silaukan dalam hati kita, hadirkan dalam hati kita, hak ni dulu Nabi buat, hak ni Nabi ajak, dalam tindak tanduk kita tu. Tu kita hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan dia idola kita, role model kita, bukan orang lain. Jangan tersilap dalam mengidolakan seseorang. Salah kita salah mengidolakan orang. Kita ambil orang-orang fasik, kita ambil orang-orang kafir itu sebagai idola. Bahkan kita boleh bercerita tentang artis-artis, kita boleh cerita tentang pemimpin-pemimpin yang ada lah, ataupun orang-orang tokoh-tokoh yang kita minati walaupun orang tu bukan orang Islam sekalipun kan. Tapi nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak mampu kan. Hidup dia kita tak tahu. Jadi hak tu kuranglah kat situ kan. Ada cacat lah yang perlu diperbetulkan kat situ. Jadi kata pengarang, sama-sama buktikan keimanan dan cinta ini dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Moga kita semua dikumpulkan bersama baginda di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Wallahu taala a'lam. Cukup sekadar tu. Minta maaf salah dan silap. Kalau ada salah dan silap tu perbetulkanlah, kan. Mungkin ada tersilap dalam huraian ataupun ulasan sepanjang membaca kitab ni lah. Allahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada bacaan kita ni, dan kita dapat beramal lah dengan apa yang kita dengar. Wallahu ta'ala a'lam. Tertutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.